Assalamualaikum, salam sejahtera. Agar terkabar sihat semua. Hari ini saya nak sembang-sembang sikit lah berkaitan lagi perkara yang saya sembangkan dahulu, tentang penyakit thalassemia. Sebab ramai yang tanya saya, ramai yang kadang-kadang ada dalam media sosial, dalam surat khabar kan. Tapi itulah, ini pengalaman saya sendiri yang macam mana pernah saya ceritakan dalam video saya yang terdahulu di mana semua keluarga, ahli keluarga saya, 3 orang anak saya adalah pengidap thalassemia. 2 orang pengidap thalassemia, 1 pembawa thalassemia. Okey, pada saya dia ada, boleh dikatakan, satu hikmah untuk kita. Walaupun ujian yang Allah bagi ni, sebenarnya ada hikmah di sebalik itu. Sekurang-kurangnya saya dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat, dengan masyarakat di luar sana yang mana mungkin belum dapat tahu apa itu thalassemia. Okey, jadi kalau ada ahli keluarga kita yang mana menjadi pembawa ataupun pengidap, yang penting apanya pesan yang saya dan isteri saya pesan pada anak-anak, kuatkan semangat, hidup macam biasa. InsyaAllah setiap ujian yang diberikan kepada kita tu ada hikmah di sebaliknya. Untuk pembawa thalassemia ni, sebenarnya dia tak ada risiko yang besar, dia tak ada tanda-tanda kesihatan yang serius. Jadi itu adalah satu kelebihan jugalah sedikit. Cuma kekurangan yang ada sebagai pembawa thalassemia ni, apa orang kata, bila dah besar nanti untuk mendirikan rumah tangga, dia kena buat pilihan awal. Apa orang kata, sebelum nak bercinta, kena pastikan pasangan, kekasih itu bukan juga salah seorang pembawa ataupun pengidap thalassemia. Sekiranya dua-dua adalah pembawa thalassemia, kalau boleh kita elakkan. Saya ada terbaca yang mana pernah bercinta, hampir mendirikan rumah tangga, tiba-tiba dikesan sebagai pembawa thalassemia. Kadang bukan tak boleh teruskan, tetapi akan mendatangkan kesan kepada zuriat kita, pada anak-anak yang bakal dilahirkan. Kita tak tahu adakah anak kita itu akan menjadi pembawa ataupun pengidap. Okay. Jadi itu, bila sekarang ni banyak dah pihak kerajaan dah mula membuat penyaringan awal. Seawalnya saya tahu sekarang di sekolah menengah, Jabatan Kementerian Kesihatan dah mula membuat saringan awal kepada anak-anak pelajar-pelajar di sekolah menengah, untuk mengesan adakah sebagai mempunyai genetik untuk penyakit thalassemia. Jadi sekarang ni orang kata peringkat awal dah ada. Macam dulu yang saya dapat tahu bermula 2006 barulah benda ni diambil serius. Jadi itulah, sekarang alhamdulillah dah ada. Dan yang mana yang nak mendirikan rumah tangga pun, selain daripada saringan HIV, sekarang digalakkan untuk membuat saringan thalassemia. Okey. Untuk yang mana pengidap thalassemia ni, dia ada banyak peringkat. Ada yang hanya perlu makan ubat, orang panggil zat besi, folic acid. Bukan zat besi, apa dia panggil, folic acid. Saya pun tak apa nak pandai. Jadi anak-anak saya memang daripada selepas dikesan pada 2007, mula makan ubat folic acid ni, dan mulalah rutin saya membawa anak-anak ke hospital setiap bulan untuk membuat ujian darah bagi memastikan tahap hemoglobin di dalam darah mereka tu tidak terlalu rendah.
Apa yang saya bersyukur juga, walaupun Allah turunkan hujan macam ni, anak-anak saya pada awalnya hanyalah perlu apa orang kata makan folic acid, pemantauan darah setiap bulan, dan dia orang pun tak menunjukkan tanda-tanda yang agak apa orang kata menonjol, macam setengah tu gigi, muka, apa orang kata struktur tulang muka, keadaan muka pucat, itu ada tanda-tanda lah, cepat letih. Tapi alhamdulillah anak-anak saya hampir 13-15 tahun, alhamdulillah masih dapat dikawal. Jadi bila doktor pun ada maklum, bila dia orang dah mula meningkat dewasa, barulah ada tanda-tanda yang lain datang. Dan seperti yang saya kata, yang terbaru, dia orang dah mula ada tanda-tanda limpa bengkak. Jadi sekarang ni dah mula buat transfusion darah. Okey, alhamdulillah, saya masih bersyukur. Itulah, ada setengah-setengah anak-anak ni kadang daripada lahir, daripada umur apa orang kata, kadang belasan tahun, kadang umur 6 tahun, 7 tahun dah mula perlu membuat transfusion darah untuk memastikan badan dapat berfungsi dengan elok. Jadi itulah apa yang sekarang ni antara salah satu dia kata simptom ataupun kesan daripada thalassemia ni. Limpa kita akan menjadi bengkak, lepas tu kadang-kadang kita akan jadi macam penat, sesak nafas. Itu yang berlaku kepada anak saya lah. Okay, dia orang akan rasa macam sesak nafas, kadang-kadang tu dia rasa. Okay, jadi itulah, jadi bila ni sekarang ni kita doktor cuba untuk melakukan transfusion darah ni bagi memastikan agar dia orang dapat hidup seperti insan-insan yang lain. Jadi apabila proses transfusion darah ni dilakukan, anak-anak saya sendiri maklum, dia kata dia dah mula rasa bertenaga, dia dah mula rasa muka dia pun dah nampak kemerahan, kadang-kadang tu nampak muka macam nak pucat, anak mata putih tu nak nampak kekuningan. Tapi bila transfusion darah ni dilakukan, alhamdulillah benda-benda tu dah mula berkurangan. Cuma itulah, sekarang masih lagi dalam pemantauan pihak hospital, pihak pakar. Dia akan tengok selepas transfusion darah ni, insyaAllah dalam masa terdekat ni akan berjumpa dengan pakar. Dia akan buat pemeriksaan tahap limpa yang bengkak tu macam mana, adakah berkurangan ataupun tidak. Sebab bila benda ni dia ada efek dia yang lain lah. Bila mula transfusion darah ni, dia akan mula ada kesan-kesan zat besi dalam badan. Jadi zat-zat besi ni perlu dikeluarkan, orang kata, dikurangkan daripada dalam badan. Sebab jika berlebihan, doktor kata dia boleh merosakkan, mengganggu organ-organ dalaman. Jadi bila ini berlaku, ada 2-3 option yang perlu ditempuhi. Kalau yang paling kurang tu, doktor kata hanya perlu memakan ubat yang memang khas untuk mengurangkan tahap zat besi di dalam badan. Jadi yang selain pada tu, doktor kata perlu menggunakan satu peralatan atau mesin yang mana dia orang perlu cucuk badan dia pun untuk neutralkan balik zat besi dalam badan, yang mana mengambil tempoh hampir 8 jam satu hari. Perkara ni perlu dilakukan bagi memastikan tahap kehidupan dia orang dapat menjalani kehidupan seperti insan-insan yang lain. Saya berdoa lah, saya memohon sebagai anak-anak saya dan anak-anak yang lain, mana-mana anak-anak yang mengidap penyakit thalassemia ini diberi kekuatan untuk dia orang terus menempuh cabaran hidup yang mendatang. Kadang kita tak boleh nak menyalahkan, kadang percaturan Tuhan tu adalah yang terbaik, dan itulah yang dinasihatkan kepada saya. Kadang dia kata
ujian yang diberikan tu adalah kepada insan-insan istimewa, yang mana dia orang saja yang dapat tanggung. Kalau kita sendiri pun belum tentu kita dapat tempuh seperti mana yang dia orang tempuhi. Jadi itulah, jangan takut, jangan segan, jangan kita merasa mengalah. Okey, kalau yang mana rasa, boleh tengok dalam video saya yang sebelum ni, dalam blogspot saya Naiwiski2 MDP 9W2 MDP. Saya collect maklumat-maklumat daripada Kementerian Kesihatan, daripada pihak-pihak yang berkaitan, macam apa tanda-tanda yang kita boleh lihat. Jadi kalau ada tanda-tanda macam saya kata itulah, nampak mata kekuningan, anak pucat, kadang-kadang dia cepat letih, kadang-kadang dia mengadu sakit bahagian dalam, kat perut, kat hati ke, bahagian-bahagian organ dalaman tu, jangan takut, bawalah pergi ke hospital, ke klinik. Maklum kata kita nak melakukan ujian saringan thalassemia. Bukan apa, sekurang-kurangnya bila kita lakukan ujian tersebut, kita dapat membantu, orang kata apa, peringkat awal, memberi sokongan pada dia orang, pada anak-anak ini, agar dapat dia orang teruskan kehidupan dengan lebih baik. Okay, kadang itulah, cuma setengah orang takut. Jadi saya rasa benda ni tak perlu takut, dengan ada kemudahan, apa orang kata, perubatan moden, yang mana alhamdulillah banyak dapat membantu anak-anak ataupun pesakit-pesakit thalassemia ni. Okey, dengan apa yang pihak hospital lakukan, pakar-pakar nasihatkan, perkara ini dibuat untuk memastikan anak-anak pesakit-pesakit thalassemia ini dapat terus menjalani kehidupan dia orang. Daripada apa yang saya duk baca, saya duk buka, cari dalam website, orang kata apa, pengidap penyakit thalassemia ni semakin hari semakin bertambah. Yang terakhir tadi saya baca 2019, hampir berapa ribu 8,000 lebih, nak kata sebulan ke apa ke dia orang dapat kesan. Jadi ke setahun macam tu lah. Jadi kos-kos perubatan ni memang terus meningkat. Jadi bila menggunakan mesin macam saya cakap dia untuk buang kawal zat besi tu, harga mesin pun hampir mencecah 4,000 lebih. Kadang harga jarum pun satu jarum RM10. Kalau sebulan dah 300 untuk satu jarum sahaja. Pihak kerajaan, pihak hospital kadang-kadang dia orang ada bantu. Dari segi mesin, kadang-kadang kalau mesin dia orang banyak, dia bagi pinjam lama sikit. Tapi kalau kadang mesin dia orang pun kekurangan, jadi kita perlu untuk cari sendiri, sebab benda tu kita perlu buat sendiri di rumah. Jadi itulah, kadang-kadang tu orang kata, bila kita melalui benda ni, sebenarnya kos dari segi ubat-ubat ke apa tu, kadang-kadang pihak hospital, pihak kerajaan ada tanggung, serba sedikit. Cuma kos-kos pengurusan perubatan untuk bawa anak-anak ni, kadang-kadang menguruskan dia orang, kadang-kadang kita tak sempat nak ni, terpaksa beli ubat sendiri dulu sementara untuk dapatkan daripada pihak hospital. Dan kos pengurusan ulang alik, kadang benda-benda ni yang kadang orang kata, kita kata orang tak perasan, orang tak nampak. Kadang saya duk pergi macam tu lah. Kadang bukan semua hospital boleh buat transfusion darah. Ada hospital-hospital tertentu, kadang-kadang jarak tu memainkan peranan. Kadang itulah meninggalkan kesan kepada pengurusan perubatan. Saya sendiri dulu pernah berulang daripada Kuala Kubu Baru pergi ke Selayang tiap-tiap bulan. Dari pagi petang baru balik. Lepas tu bila saya bertukar ke Sarawak pun sama, duduk di Bauk, berulang alik ke Kuching, pergi pagi balik petang. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Lepas tu dia tengoklah tahap, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau agak ni dia akan bagi balik lagi kerap, bagi kita perlu berjumpa untuk memastikan kesihatan tahap hemoglobin anak-anak pengidap ni dapat dikawal, dapat dipantau dengan sebaik-baiknya. Jadi saya bersyukur juga pada Allah,
walaupun anak saya dikesan sebagai pengidap thalassemia, hati dah mula membengkak untuk dua anak yang Alung dan Angah ni. Tapi saya bersyukur anak-anak saya kuat semangat dia orang, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Tak ada apa-apa yang berlaku pada dia orang. Cuma bila dia merasai sakit yang dia tak dapat nak kawal, baru dia maklum. Kalau dia boleh kawal, dia buat tak tahu je. Dia layan je. Itu saya rasa saya bersyukurlah Allah bagi kekuatan pada anak-anak saya. Jadi pada ibu-ibu, bapa-bapa yang mana ada anak-anak tu, kita bagi semangat pada orang. Dan sekarang pun di sekolah pun dah mula bagi pendedahan pada thalassemia. Kadang-kadang kita nak terangkan balik. Macam saya pernah ditanya oleh anak saya sendiri. Cikgu cerita, dia kata pengidap thalassemia ni boleh meninggal. Jadi dia kata, adakah, dia kata Angah ni pun nak mati ke? Kadang soalan-soalan yang macam itulah kita kena terangkan pada dia balik. Inilah apa sebab rawatan ni dibuat, untuk bantu dia pulihkan dia, bagi dia kekuatan, insyaAllah. Kadang tu orang kata apa, kita lah yang paling dekat, kita lah yang paling hampir dengan dia orang. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang ada anak-anak macam ni, kuatkan semangat ibu, kuatkan semangat ayah-ayah. Kita kuat, insya-Allah anak-anak kita akan kuat. Kalau kita lemah, anak-anak kita akan lemah. Okey, jadi jangan kita berasa sesuatu yang susah, walaupun memang susah pada hakikatnya. Insya-Allah insan-insan di luar sana, yang paling besar Allah ada, Tuhan ada, yang mana dia dah rancang dan dia ada jalan penyelesaian. Yang penting jangan kita lupa terus berdoa, mohon bantuan daripada dia. InsyaAllah akan hadir insan-insan yang akan memberi bantuan kepada kita, memudahkan urusan kita. Hadirkan doktor-doktor untuk membantu merawat anak-anak kita. Okey, jadi itulah, kalau ada yang masih lagi ingin mengetahui apa itu thalassemia, jangan segan bertanya, jangan segan mencari. Kalau nak dapat info-info yang lagi ni, cubalah cari, bertanya pada mereka yang mengidap benda ni. Tanya apa, macam mana cara dia menguruskan diri dia. Bagi sokongan sama, pada masa yang sama kita bagi sokongan pada dia orang. Jangan kita pula apa orang kata, macam kita mensisihkan dia orang. Sebenarnya dia orang ni boleh buat kerja, boleh buat apa, tak ada masalah. Cuma dia ada limit, tak seperti insan-insan yang normal. Dia ada limit dia tak boleh buat pergerakan yang terlalu kuat, yang terlalu push, yang 100% nak gunakan tenaga, dia orang tak mampu. Dia ada limit dan dia boleh rasa setakat mana dia mampu buat. Dia akan rasa, kadang bila dia terlampau over sangat, kandungan oksigen dalam badan dia mula berkurang, dia akan rasa pening, dia akan rasa penat, nak pitam, sesak nafas. Dia kena berehat sekejap. Bagi dia rehat sekejap, lepas tu dia boleh sambung balik untuk buat aktiviti dia. Jadi kalau adalah nampak tanda-tanda pada anak-anak, mata kekuningan, muka nampak pucat, kadang nampak rahang, muka nampak macam lain cekung ataupun lain bahasa pembesaran. Pembesaran tu tak normal ke, nampak rasa macam kurang ni, pergi ke klinik, pergi ke hospital jika belum membuat saringan untuk thalassemia. InsyaAllah, bukan kata kita ni, sekurang-kurangnya bila kita dapat di peringkat awal, kita dapat membantu dia daripada awal untuk mengurangkan risiko-risiko yang lagi besar. Sebab thalassemia ni dia tak boleh sembuh 100%. Kita hanya boleh membantu dia, mengawal dia agar tidak lagi teruk dan untuk dia hidup seperti insan-insan yang lain. Okay, jadi saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Saya berkongsi dengan sahabat-sahabat, dengan warga-warga yang mana sudi melihat saya punya video. Sekadar berkongsi, sebab benda ni kami dah alami berbelas tahun. Hampir 17 tahun, 15 tahun bergelumang, bulan, hari,
daripada biasa sampai ke tahap kena transfusion darah. Jadi pada saya itu sebagai ujian kepada saya, dan insyaAllah saya yakin setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada jalan penyelesaiannya, walaupun kadang-kadang kita rasa tertekan, kita rasa terhimpit, tapi insyaAllah ada insan-insan yang mana di luar sana tu yang akan hadir tanpa kita sedari untuk mempermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Okay, jadi pada ibu-ibu, ayah-ayah yang mana rasa, lihatlah anak-anak kita. Jangan bila anak-anak kita mengadu sesuatu tu kita macam ambil tak kisah. Cuba lihat tanda-tanda yang saya cakap tu tadi, sebab benda ni semakin hari semakin bertambah. Jadi itulah pihak kesihatan sedang buat saringan untuk mengurangkan benda ni lagi bertambah. Tapi benda nak jadi kita tak boleh elak, itu perancangan daripada Tuhan. Kita kena terima apa yang dia berikan, kita reza dengan apa yang diberikan. InsyaAllah dia akan bagi jalan untuk kita memudahkan segala urusan yang kita perlu hadapi. Okay, itu saja setakat hari ini bang. Minta maaf, terima kasih kepada yang sudi mendengar. Assalamualaikum.